Assalamualaikum anak-anak murid semua. Okey, berjumpa kembali bersama Cikgu Zul. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5, unit 23, iaitu usahawan berwawasan. Tajuk kecilnya iaitu mudahnya ibu berniaga. Cikgu ulang balik semula, tajuknya mudahnya ibu berniaga. Apakah objektif yang nak dicapai pada hari ini? Yang pertama, kita nak murid boleh membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna perkataan yang berwarna biru. Okay, dalam petikan nanti ada perkataan berwarna biru, murid digalakkan merujuk kamus media elektronik. Dah canggih sekarang ya. Itu objektif yang nak dicapai pada hari ini. Mari kita membaca petikan yang bertajuk Mudahnya Ibu Berniaga. Ibu Farisha mengusahakan perniagaan pembuatan kek di rumah. Beliau berniaga secara dalam talian. Tengok dalam talian, kaedah terkini. Puan Faizah pandai membuat pelbagai jenis kek yang lazat. Selain itu, hiasan pada kek juga kreatif. Beliau menghias kek mengikut tempahan pelanggan. Beliau tidak ketinggalan mengikuti trend terkini hiasan kek. Ada dua perkataan yang warna biru. Satu tempahan, yang kedua trend. Kita terus pada perenggan yang ketiga. Pada permulaannya, kek yang dibuat oleh Puan Faizah hanya ditempah oleh jiran tetangga. Namun begitu, selepas Farisha dan Farhana memuat naik video ibu mereka membuat kek ke dalam Facebook, tempahan semakin meningkat. Video itu telah tular dalam media massa. Kata yang ketiga, jiran. Yang keempat, meningkat. Kita lihat pula perenggan yang berikutnya. Oleh sebab permintaan yang tinggi, Farisha dan Farhana selalu membantu ibu mereka. Farisha mencari maklumat tentang jenis kek yang disukai oleh orang ramai. Farhana pula akan menyiapkan pembungkusan kek. Pembungkusan kek mereka menarik, kemas dan berkualiti. Ada tiga di sini, permintaan, membantu dan pembungkusan. Perenggan yang terakhir. Mereka menggunakan kemudahan media sosial untuk promosi dan tempahan. Pelanggan boleh membayar tempahan secara dalam talian ataupun menerusi perkhidmatan tunai semasa hantar kepada pelanggan. Pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan tersebut. Ada tiga perkataan berwarna biru iaitu media sosial, promosi dan perkhidmatan. Okay, cerita tentang mudahnya ibu berniaga menggunakan teknologi terkini. Okay, trend terkini ya. Ada satu lagi perenggan. Para pelanggan yang menggemari kek Puan Faizah memberikan maklum balas yang baik dalam media sosial. Kini Puan Faizah berusaha untuk membuka sebuah kedai kek di bandar pula. Beliau juga sedia menerima ejen jualan. So, ada dua lagi perkataan warna biru iaitu berusaha dan ejen jualan. Beri makna perkataan yang berikut. Ada 12 perkataan yang berwarna biru dalam petikan tadi. Trend, tempahan, jiran, permintaan, membantu, meningkat. Ejen, berusaha, promosi, pembungkusan, media sosial dan perkhidmatan. Bila kata beri makna perkataan, dia berhati-hati sikit. Kalau dalam periksa dia kata beri erti perkataan. Kalau erti perkataan, dia satu saja. Kita tak boleh lebih. Kalau kita dah beri penjelasan, dah jadi makna. Contoh kalau kamu kata baik, murid itu baik, murid itu bagus. Contoh, mungkin itu perkataan serti baik, baik mungkin bagus. Okay, itu erti perkataan. Kalau kamu kata apakah maksud baik? Baik ialah seseorang yang berkelakuan, bertata susila, bersopan santun dan sebagainya. Itu dah jadi makna perkataan. Okay, maksud perkataan. Tapi dia nak yang ni ialah makna perkataan. So, kamu kena berikan sedikit penjelasan. Apakah makna perkataan-perkataan tersebut? Okay. Sesiapa yang ada telefon bimbit ke, iPad ke, laptop ke, komputer dan sebagainya, tekan saja kamus Dewan Online. Sekarang mudah. Kalau orang dulu gunakan kamus yang tebal, 500 muka surat, selak satu-satu tercari-cari. Ya. Sekarang tekan je. Teknologi sekarang dah membantu kita. Kita kena bergerak ke arah satu. Belajar pun kita kena ikut trend teknologi. Okay, kita tengok di sini. Maksud yang pertama, tempahan. Sesuatu yang ditempah ataupun pesanan. Itu tempahan.
tempahan ataupun maksudnya pesanan lah. Yang kedua, trend. Ni bunyi macam bahasa Inggeris sikit. Trend ni ikut arah aliran atau perkembangan rentetan kejadian. Trend lah. Orang guna telefon bimbit, kita guna telefon bimbit. Orang berniaga dulu secara menjerit. Kuih. Kemudian orang berniaga tepi jalan. Sekarang trend duduk kat rumah je, guna telefon bimbit dia. Dunia di hujung jari. Ya. Yang ketiga, jiran. Orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang tetangga. Tetangga tu jiran orang sebelah kita. Okay. Yang keempat, meningkat. Meningkat ada dua makna. Satu, menginjak untuk naik ke atas. Yang kedua, mencapai tingkat. Okay, meningkat. Contoh kita paling meningkat nak ialah apa? Markah peperiksaan. Dulu 20, sekarang dah 50. Markah meningkat. Okay. Yang kelima, permintaan. Ada dua juga maksud. Satu, permintaan ni perihal perbuatan. Yang kedua, sesuatu yang diminta ataupun pertolongan. Permintaan ni macam tolong lah. Minta tolong. Okay, mana satu yang sesuai? Kalau kita ikut permintaan ni macam pertolongan. Membantu. Ini memberi pertolongan. Okay, seterusnya adalah pembungkusan. Bermaksud pembuatan ataupun proses membungkus. Contoh bungkus nasi lemak dan sebagainya. Bungkus hadiah. Okay, media sosial. Media atau alat. Media adalah alat atau perantara komunikasi. Sosial ni pula segala hal yang berkaitan dengan masyarakat. Okay. Media sosial. Contoh sekarang, media sosial ni banyaklah Facebook dan sebagainya. Promosi. Segala usaha dan kegiatan untuk menggalakkan atau mempertingkatkan jualan. Promosi ni kita kena bagi orang lain tahu. Kalau kita berniaga nasi lemak, jangan buat nasi lemak kat rumah je. Siapa nak beli, orang tak tahu. Mungkin jiran terdekat je tahu. So, kita kena promosi supaya orang lain datang beli dan sebagainya. Perkhidmatan. Kerja ataupun usaha atau kemudahan dan lain-lain. Untuk kebajikan, keperluan, kepentingan orang ramai. Perkhidmatan maksudnya apa yang kita boleh buat untuk orang ramai. Contoh kalau kita nak post dulu surat, postman, perkhidmatan, post laju dan sebagainya. Sekarang JNT dan sebagainya. Siapa yang menyediakan perkhidmatan yang terbaik, dia akan mendapat permintaan daripada orang ramai. Berusaha, maksudnya apa? Bekerja dengan giat, berikhtiar dengan sedaya upaya untuk mencapai kemajuan. Usaha tangga kejayaan. Buat apa pun, kita mesti ada usaha. Kalau kamu belajar bersungguh-sungguh. Usaha tangga kejayaan. Nak berniaga sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, ejen. Orang yang menjalankan perniagaan untuk orang lain atau wakil dalam urusan jual beli atau dalam perdagangan ataupun wakil penjual. Okey. Jadi ada 12 perkataan atau yang kita beri makna bagi perkataan-perkataan berikut. Okey. Kamu dah belajar menggunakan telefon bimbit dan sebagainya untuk mencari maklumat dengan cepat. Okay, itulah zaman dah berubah. Okay, sebagai kesimpulan dan rumusan apa yang kita belajar pada hari ini, mudahnya ibu berniaga, kita kena ikut trend semasa. Kalau kita nak jual barang kita supaya laris dan sebagainya, kita kena ikut trend terkini iaitu menggunakan media sosial yang seperti yang kita belajar tadi. Contoh, buat nasi lemak, tangkap gambar, masuk dalam Facebook, masuk dalam grup WhatsApp, masuk dalam grup Telegram, satu dunia boleh tahu apa yang kita jual. Secara tidak langsung juaran kita akan menjadi laris. Tengoklah contoh-contoh orang yang terkenal dan sebagainya. Promosi amat penting. Jadi ada 12 perkataan. Jadi kita dah belajar dengan bantuan kamus memberikan penjelasan. Jadi dengan ilmu yang kamu dapat pada hari ini, insya-Allah satu hari nanti tidak mustahil. Mungkin umur kamu 11 tahun, mungkin lagi 11 tahun lagi, mungkin 22, sekarang tak mustahil ada jutawan muda dan sebagainya. Jadi apa yang kita belajar pada hari ini, manfaatkan. Jika kamu dapat maklumat pada hari ini, sampaikan kepada mak. Kalau mak masih menjaja dari satu tempat ke satu tempat, berniaga tepi jalan tak laku, mak kita guna kaedah terkini lah. Adik dah belajar tadi, gunakan. InsyaAllah. Jadi mungkin mak tak pandai teknologi yang sebaik. Kalau kamu pandai, kamu bantu. InsyaAllah. Okay, mak kaya, kamu pun senang dan sebagainya. Itu saja dari cikgu. Kita jumpa lagi bersama Cikgu Zul. Bye. Assalamualaikum.